Muhammadar Rasulullah. Dia tersembunyi, tersirat situ. Ada pun yang kita baca bahawa sesungguhnya aku bersaksi tiada bahawasanya Muhammad itu utusan Allah, itu terjemahan, itu erti alih bahasa. Maksudnya barang siapa yang mengucap, yang mengaku, yang berikrar dengan zahir lidahnya, dia mengaku Muhammad itu adalah utusan daripada Allah, memberi erti dia seorang hamba yang meyakini bahawasanya Muhammad itu adalah seorang rasul yang bersifat dengan benar, tidak dusta, amanah, tidak khianat, menyampaikan, tidak menyembunyikan, bijak dan tidak makna menafikan tidak cerdik. Fatonah tu mana cerdik? Tidak cerdik itu bukan sifat rasul. Itu yang dimaksudkan, itu yang dimaksudkan. Oleh yang demikian, apabila kita telah mengetahui dan memahami bahawa sesungguhnya di antara maksud yang tersirat di sebalik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, bahawasanya Rasul itu bersifat benar, tidak dusta sekali-kali dalam apa jua yang disampaikan, tidak dusta pada tindak tanduk, tingkah laku, perkataannya. Jadi barang siapa yang meragui kebenaran Nabi SAW, sebagai contoh, dia meragui Nabi SAW itu diangkat oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj, dia meragui, sedangkan perkara itu dikhabarkan oleh Nabi SAW itu sendiri, maka terbatallah penyaksiannya terhadap Muhammad itu sebagai Rasul. Jadi barang siapa yang mempertikaikan ataupun menolak sama sekali bahawasanya Rasul itu contohnya dikatakan tidak bijak, maka terbatallah syahadahnya terhadap Rasul. Dengan sebab itulah perlu kita mengetahui maksud yang tersirat di sebalik dua kalimah syahadah yang kita baca, supaya kita boleh waspada, hati-hati, jaga-jaga, jangan membuat sesuatu yang melanggar undang-undang syahadah tadi. Jadi kata musannif, selain daripada 9 sifat yang tersebut itu, mana 9 sifat? Iaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasul: siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Kemudian lawan bagi sifat yang tersebut tadi, iaitu sifat mustahil bagi Rasul: dusta, khianat, menyembunyikan dan juga bodoh. Dan 1 sifat yang harus bagi Rasul, itu yang dimaksudkan dengan 9. Jadi 9 perkara itu termasuk di bawah erti yang tersembunyi, yang tersirat di sebalik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bukan itu saja, kata ulama, bukan itu saja maksud yang tersirat di sebalik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Bahkan ada lagi maksud yang tersirat di sebalik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, iaitu yang pertama, wajib mempercayakan segala anbiya. Makna wajib setiap laki-laki dan perempuan yang muslim beriman, meyakini, setuju hatinya dengan sepenuh-penuh keyakinan, tanpa keraguan, tanpa pertikaian, tidak berbolak-balik, dengan yakin serta jazam yang putus bahawasanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah membangkitkan ramai para nabi-nabi. Dengan makna barang siapa yang mempertikaikan ada Nabi, maka rosaklah syahadahnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbatallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi terbatal apabila seseorang itu mempertikaikan tentang adanya para Nabi. Dia tak percaya Nabi, dia kata mana ada Nabi-Nabi ni, ataupun dia ragu mana ada Nabi-Nabi, maka batallah syahadahnya, dengan makna dia tidak beriman dengan Rasul. Kerana berita tentang Nabi-Nabi ini dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mempertikaikan, itu menunjukkan dia mempertikaikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi wajib mempercayai ada ramai para nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai para nabi. Nak jumpa para nabi, beramal soleh. Nanti dalam syurga boleh kita jumpa dengan sekian nabi-nabi. Dalam syurga nanti kita boleh ziarah,
bukan sahaja ziarah saudara kita sesama Islam, boleh ziarah para nabi-nabi. Nak pergi ziarah nabi mana? Boleh di syurga nantilah. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian percayakan sekalian malaikat. Makna barang siapa yang beriman bahawasanya Muhammad itu utusan daripada Allah, dia mestilah yakin dengan adanya para malaikat. Jangan sekali-kali mempertikaikan adanya malaikat. Jangan pertikai. Walaupun malaikat itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar, namun wajib sebagai seorang yang beriman dengan Allah dan Rasul membenarkan, menyungguhkan di dalam hatinya bahawa ada sungguh-sungguh makhluk Allah yang dipanggil malaikat, yang kejadiannya daripada unsurnya, bahannya daripada cahaya, daripada nur. Mereka tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak makan dan tidak minum, mereka tidak bersifat dan berperangai seperti perangai kita manusia. Dia tidak berbini, tak beranak, tak ada nafsu. Bahkan mereka itu makhluk yang semata-mata taat kepada Allah. Ada malaikat-malaikat yang Allah memberi tugasan-tugasan yang khusus. Contohnya malaikat Jibril membawa wahyu ataupun menurunkan azab. Israfil menguruskan tentang kemakmuran muka bumi, rezeki. Malaikat maut Israel mencabut nyawa. Adakah yang demikian itu menunjukkan Allah Ta'ala lemah dan berhajat kepada malaikat untuk menguruskan alam ini? Jawabnya tidak sekali-kali. Kerana ada orang dia kata apa? Allah Ta'ala itu tidak berkuasa kerana berhajat kepada para malaikat menjalankan tugas-tugas yang tertentu. Itu fahaman yang salah. Itu fahaman yang salah. Bukan bermaksud Allah menciptakan malaikat itu Allah berhajat, berkehendak untuk mengambil faedah, mengambil untung daripada malaikat. Bahkan tetapi Allah Ta'ala nak menzahirkan betapa hebatnya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak menunjukkan keagungan pemerintahannya, kebesaran pentadbiran dia. Maknanya jangan kita sahaja manusia ni bermegah-megah apabila di bawah kita terdapat ramai orang yang hebat-hebat. Cuba lihat kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja segala raja, yang di bawahnya ada para malaikat yang kejadiannya sangat hebat, rupanya sangat hebat, tubuhnya sangat kuat, tetapi mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala nak menunjukkan kehebatan, nak menzahirkan, nak berbangga-bangga dengan pemerintahan dia. Jadi salahkah Allah Ta'ala nak berbangga-bangga? Tidak. Memang padan patut layak bagi Allah. Bahkan di antara nama Allah Ta'ala itu apa? Al-Mutakabbir, yang bersifat dengan sombong. Jadi Allah bersifat dengan sombong tu kena pada tempatnya. Dia memuji-muji diri dia, dia mengangkat-angkat dirinya, dia mencela hamba dia, memang kena pada tempatnya. Kerana Allah Ta'ala itu maha suci dari sebarang kekurangan. Dia tidak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu yang bergantung, berhajat, berkehendak kepada Allah dalam apa jua situasi sekalipun. Tetapi kalau sifat takabur itu duduk pada selain Allah, duduk pada kita, itu jadi sifat mazmumah, jadi sifat yang dicela oleh Allah. Kalau kita hamba yang lemah, yang hina, yang dhaif ini, yang berhajat kepada Allah, yang meminjam segala nikmat Allah Ta'ala ini dengan segala kelebihan dan kebaikan yang ada pada diri kita, kita jadi takabur, sombong, memuji-muji diri dan mencela orang lain, memandang diri kita mulia dan merendahkan orang lain di dalam hati kita, maka itu adalah merupakan salah satu sifat yang haram ada dalam hati kita. Wajib kita buang sifat sombong ni. Kerana Nabi SAW telah memberi amaran, seandainya ada di dalam hati kita sifat sombong walaupun sebesar biji sawi, kita tidak akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tak boleh masuk tanpa hisab, tak boleh. Nak masuk awal tak boleh, kena azab terlebih dahulu. Itu maksudnya, bukan tak masuk syurga langsung. Tak masuk syurga langsung ni kalau dia murtad, kufur, tak beriman.
Kalau dia takabur masuk syurga, maksudnya tak masuk dulu, tak masuk cepat, kena azab dulu. Kerana orang yang bersifat takabur ni dengan sendiri dia akan memiliki sifat-sifat jahat yang lain. Mana-mana orang, kalau kita ada sifat sombong dalam hati, dengan sendiri akan ada sifat-sifat jahat yang lain pada diri kita. Kerana takabur tu dia punya benih. Benih. Nak jadi dengki datang dari takabur, nak jadi riak datang dari takabur, nak ujub datang dari takabur. Jadi takabur tu dia punya benih. Patutlah Nabi kata orang yang ada takabur ni walau sebesar biji sawi pun dia tak boleh masuk syurga. Kerana apa? Ada banyak lagi kesalahan selain daripada tu. Jadi sifat takabur adalah sifat yang hukumnya haram ada dalam hati. Apa maksud takabur? Memandang diri kita lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan. Apabila kita merasakan diri kita lebih daripada orang dalam bab kebaikan, dalam hal ketaatan, kita merasa aku lebih daripada orang kanan aku ni, orang yang ada sebelah kiri aku ni, orang ada depan belakang aku ni, orang yang ada dalam masjid ni. Kalau nak tilik dalam ramai-ramai ni, akulah yang paling taat sekali kepada Allah, akulah yang paling alim sekali. Itu namanya takabur, sombong. Orang Melayu kata sombong. Wal'iyadha billahi min dzalik. Jadi apabila kita mengetahui dalam hati kita ada sombong, maka wajiblah dibuang, wajib buang, bukan harus simpan takabur ni. Sebab tu kena ngaji tasawuf, kena ngaji tasawuf supaya kita boleh ketahui apakah sifat hati yang haram, apakah sifat hati yang wajib. Hati kita ni dia ada kelakuan. Ada kalanya wajib, hati wajib begitu, ada kalanya hati kita haram kalau begitu. Contohnya sifat sombong dalam hati, hukumnya haram. Haram simpan takabur dalam hati, walau sebesar sawi sekali, biji sawi sekalipun haram simpan. Macam mana nak buang sifat takabur ni? Ngaji tasawuf. Situ ilmu tasawuf, ilmu nak mencuci hati daripada sebarang jenis penyakit yang haram ada dalam hati kita. Sifat takabur ini haram ada, kena buang. Wajib ada sifat rendah diri di dalam hati kita. Lawan bagi takabur tawaduk. Apa maksud tawaduk? Tawaduk bermaksud kita memandang diri kita lebih daripada orang lain dalam hal-hal kekurangan. Dalam hal kekurangan, dalam hal kemaksiatan, kita merasakan kita lebih daripada orang. Contohnya sifat bakhil. Sifat bakhil ni sifat kekurangan. Maka kita merasakan akulah hamba yang paling bakhil sekali kalau nak bandingkan dengan orang lain. Itu nama tawaduk, namanya merendah diri. Kita duduk dalam suatu majlis, kita merasakan dalam ramai-ramai orang datang dalam majlis ceramah ni, contohnya akulah yang paling jahil sekali. Itu tawaduk, namanya merendah diri. Dalam ramai-ramai perhimpunan ni, pergi haji berjuta orang tuan. Dalam juta-juta orang ni akulah yang paling banyak dosa dan maksiat sekali. Itu nama tawaduk, merendah diri. Kalau dalam tu dikata dalam ramai-ramai jemaah haji ni akulah yang paling akulah yang paling taat sekali. Itu namanya sombong, takabur. Jadi wajib kita mengenal sifat-sifat tu. Wajib kenal sifat-sifat tu supaya kita boleh jumpa dan boleh rawat ataupun buang. Kalau kita tak belajar, kita tak kenal, nanti kita anggap itu perasaan biasa sebagai manusia. Itu bukan perasaan biasa, itu penyakit. Itu penyakit. Sehebat apapun ilmu, sebanyak apapun taat, sebanyak apapun ibadat, kalau ada takabur tadi, kita tak akan mendapat redha Allah, tak dapat redha Allah, bahkan mendapat kebencian Allah. Baik, kemudian masuk di bawah maksud yang tersirat di sebalik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, percaya segala kitab. Yakni wajiblah kita mempercayai bahawasanya ada kitab-kitab yang tertentu yang Allah turunkan kepada para rasul-rasul yang tertentu, dan sungguh benar, betul, adil, relevan segala hukum hakam, berita, cerita, suruhan, larangan yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Itu maksud beriman dengan segala kitab-kitab, khususnya Al-Quran.
Jadi faham di sini, barang siapa yang sekadar mempercayai Al-Quran itu daripada Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hatinya mempertikaikan sebahagian daripada hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, maka bermaksud mereka itu tidak beriman dengan Quran dan tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mempertikaikan, tidak setuju dengan hukum hakam, berita cerita yang ada di dalam Al-Quran itu, menunjukkan mereka itu adalah orang yang tidak beriman dengan kitab dan dia tidak beriman dengan Rasul. Dengan sendiri mereka tidak beriman dengan Allah. Dia berkait. Berkait. Sebab tu ulama buat, dia kata kaedah 6 tolak 1 jadi kosong. Rukun iman ada 6, tolak 1 jadi kosong. Tak dipanggil beriman dah. Dalam 6 rukun iman tu dia tak percaya 1 je. Dia ragu 1 je daripada 6. Yang 5 dia yakin. 5 tu dia yakin, dia percaya, dia tak ragu-ragu. Dia ragu-ragu daripada 6 rukun iman tu 1 je. Contoh, dia meragui Al-Quran, tolak, kira kosong lah tu, tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempatnya, percaya kepada hari kiamat. Yakin, setiap muslimin mukminin wajib yakin akan adanya hari kiamat. Jadi orang yang yakin adanya hari kiamat itu pasti berlaku bila-bila masa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka adalah orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, barang siapa yang mempertikaikan, meragui syak tentang adanya hari kiamat, sesungguhnya mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana berita tentang kiamat ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana keempat-empat perkara yang di atas ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan, mana Nabi yang bagi tahu tentang anbiya, malaikat, tentang segala kitab-kitab tentang hari kiamat. Begitulah juga kisah-kisah umat yang terdahulu. Semua itu dikhabarkan oleh Nabi SAW. Jadi barang siapa yang meragui apa sahaja perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, itulah tanda-tanda mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara akidah kita terhadap Allah dan terhadap Rasul. Jadi nak jaga akidah ni, para muhibbin rahimakumullah, kena ada ilmu, kena ngaji. Nak jaga akidah tak sama macam jaga harta. Nak jaga harta, boleh panggil security, boleh kunci rumah kita, itu jaga harta. Nak jaga akidah dengan ilmu, kefahaman. Mesti belajar bab akidah, baru kita boleh tahu apakah perkara yang menjadi sebab diri kita boleh jadi murtad. Na'udzubillah. Bila kita belajar baru kita tahu, kalau aku buat begini aku akan murtad, kalau aku percaya begitu aku akan murtad, kalau aku cakap begitu aku akan murtad. Bila ada ilmu, dia boleh pantau perkataannya, dia boleh pantau tingkah lakunya, dia boleh pantau kepercayaan di dalam hatinya. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak jaga perkataan ni? Kita ingat perkataan tu tidak merosakkan akidah, rupa-rupanya merosakkan akidah. Kita ingatkan buat macam tu tak rosak akidah, rupa-rupanya rosak akidah. Kita ingatkan percaya macam tu tidak rosak akidah, rupa-rupa rosak akidah. Itulah pentingnya ilmu, yang mana ilmu itu diibaratkan seperti lampu yang menyuluh perjalanan ibadah. Kalau tak ada ilmu, ibaratnya kita tak ada lampu, duduk dalam gelap, teraba-raba, kadang-kadang raba tahi. Macam makan dalam gelap lah. Kalau tak ada ilmu ni, ibarat macam makan dalam gelap. Kalau kebetulan capai kuih, mujur. Kalau capai tai kambing, masuk dalam mulut. Kalau tak ada ilmu, orang tak ada ilmu ni, dia teraba-raba. Perjalanan ibadat ni, perjalanan tuan-tuan. Ibadat ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, perjalanan ibadat zahir, ibadat hati kita ni, ini perjalanan. Ibadat zahir batin ni perjalanan, nak kembali kepada Allah. Jadi bagaimana nak berjalan kepada Allah di dalam ibadat itu, yang mana ibadat itu terdapat pelbagai
musuh berangkap jerangkap macam-macam, penuh dengan benda-benda bahaya ibadat ni. Jadi bagaimana kita nak lalu jalan ibadat ni tanpa ada yang menyuluh perjalanan tu? Macam mana kita nak masuk dalam hutan tu dalam keadaan gelap gelita, tak ada yang menyuluh kita? Sedangkan dalam hutan tu ada macam-macam benda bahaya Ada tebing lah, ada lubang lah, ada ranjau lah, ada binatang buas lah. Tapi kalau tak ada penyuluh macam mana? Silat-silat kan dibaham oleh rimau contohnya. Itulah ibaratnya pentingnya ilmu. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu bagi laki-laki dan perempuan yang muslim. Kalau orang tak mengaji, dia tak ada lampu suluh ibaratnya. Jalanlah dalam gelap. Kadang-kadang terkelecur kaki, tapi yang paling takut terjun dalam gaung, tak naik dalam. Jalan-jalan salah langkah, terjun gaung, habislah dah. Itu bahaya ibadat. Itu yang jadi murtad, yang jadi syirik tanpa sedar. Jadi syirik tanpa dia sedar yang dia dah lama syirik dengan Allah. Jadi murtad tapi dia tak sedar yang dia dah murtad puluh tahun dengan Allah. Sebab tak ada ilmu. Dia menyangkakan perbuatannya tak ada masalah. Dia merasakan perkataannya tak ada salah. Sebab tidak ada yang mengingatkan dia, iaitu ilmu tadi. Jadi beruntunglah kita, sejahat apa pun kita, semaksiat apa pun kita, bila Allah kutip pilih kita letakkan dalam majlis ilmu, itulah tanda-tanda kasih sayang Allah atas diri kita. Allah Ta'ala nak membimbing kita ke jalan yang benar, yang selamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ini Allah kekalkan dalam hidup kita sampailah kita mati, insya-Allah. Khatimah, yakni penutup kata. Kita ada macam cadang-cadang apa kita ni nak baca Aqidatun Najin, tapi tak pasti lagi kita Aqidatun Najin, tapi tak pasti lagi, ada macam berasa nak baca kita Aqidatun Najin. Kita tak tahu lagi, tengok nanti kita bagi tahu kemudian. Sebab kita ni tak banyak dah, sepipi, 2 pipi, 3 pipi. Mana jam? Situ jam. Baru pukul 8. Pukul 8 baru. Kalau boleh khatam kita khatam, tapi tak beritahu subuh pulut. Kita tengok insya-Allah. Tempat senang kita hurai laju, yang hurai panjang. Ada. Kemudian kata musannif, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah sempurna difaham segala aqaidul iman, simpulan kepercayaan di dalam hati, itu maksud aqaidul iman. Kenapa dipanggil iman itu aqaidul iman? Kerana pegangan dan kepercayaan di dalam hati mukmin itu seperti simpulan mati yang tak boleh dirombak sama sekali. Simpul mati tak boleh buka dah, hukumnya kerat je, nak buka tak boleh. Itulah ibaratnya iman di dalam hati orang Islam. Ajaklah dia jual agamanya dengan dunia, tidak sekali-kali. Mati pun matilah, susah pun susahlah, miskin pun miskinlah. Namun nak jual iman, tidak sekali-kali. Kau nak ajak aku percaya Tuhan berbilang-bilang, tidak sekali-kali. Nak bunuh-bunuhlah, nak buat apa buatlah. Tu. Jadi pegangan dalam hati orang mukmin ini ibaratnya seperti simpul mati. Kalau orang tu kepercayaannya terhadap Allah, hari kiamat dan sebagainya itu tidak jazam, itu diibaratkan seperti simpulan yang boleh dirombak, boleh buka balik. Simpulan dia tak boleh dirombak balik. Itu yang asalnya Islam, matinya kufur. Demi kesenangan dunia sanggup dijualkan agama, demi kekayaan jadi murtad, na'udzubillah. Banyak berlaku. Duit punya pasal, nak senang punya pasal, jual agama, masuk agama lain, dapat duit juta-juta, ribu-ribu, na'udzubillah. Jadi dia tidak ada simpulan mati di dalam hatinya terhadap Allah, terhadap Rasul. Wal'iyadzabillah. Moga Allah pelihara keturunan kita sampai kiamat. Nanti dajjal duduk
duduk apa menawarkan pelbagai jenis kesenangan, kemewahan. Kalau tak ada teguh iman kita, na'udzubillah, ya Allah. Kita duduk dalam susah, kita duduk dalam lapar, kita duduk dalam dahaga. Tiba-tiba dia datang, dia datang membawa pelbagai jenis kesenangan, kelazatan. Tengoklah, kalau orang tu simpul imannya, simpul mati, insya-Allah dia selamat. Tapi kalau jenis na'udzubillah. Kalau jenis ikut nabilah. Setelah sempurna difaham segala aqaidul iman yang tersebut di dalam kitab ini dan segala perkara yang terkandung di dalam makna dua kalimah yang tersebut itu, bagaimana kenyataan-kenyataan yang telah lalu di dalam kenyataan huraian al-uluhiyah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bagi menyenangkan penuntut-penuntut, yakni penuntut ilmu, penuntut ilmu ni sebenarnya dipanggil apa? Salik. Orang menuntut ilmu ni dipanggil salikin, orang yang berjalan kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu dia adalah para salik, orang yang sedang berjalan kepada Allah dengan melakukan ketaatan zahir dan batin. Itu salik. Murid, orang yang berjalan kepada Allah dengan ibadah. Kerana sebab itu kita kena betulkan niat kita menuntut ilmu. Kerana apa? Menuntut ilmu ni tujuannya nak mengabdikan diri kepada Allah. Zahir dan batin tu tujuan kita. Nak beramal dengan ilmu, itu tujuan kita hadir majlis ilmu. Betulkan niat kita. Kalau salah niat kita, nanti kata sebut dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ta'limul muta'allim. Kata tuan pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, dia kata, setelah aku melihat pada zaman aku ramai orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bukan orang main-main, ramai orang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Di antara tanda bersungguh ni apa? Istiqamah, ada kitab, jaga waktu dan sebagainya, bersungguh. Tetapi ramai di kalangan mereka yang gagal daripada sampai kepada maksud mereka menuntut ilmu. Dalam ramai-ramai yang bersungguh tadi, sikit je yang sampai maksud menuntut ilmu. Ramai yang bersungguh menuntut ilmu, tapi ilmu yang dicari tadi tidak boleh merubah dirinya menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Itu tanda-tanda. Itu yang dimaksudkan tadi, tak sampai maksud. Maksud di mana tujuan? Apa tujuan kita dengan kuliah? Apa tujuan kita dengan kuliah? Ataupun kita buka handphone kita duk dengar kuliah-kuliah online ke, ataupun video-video klip ke tentang ceramah ke, tentang apa tujuan kita dengar? Adakah sekadar nak dengar-dengar, ataupun kalau ilmu tu baik kita nak amalkan? Jadi mesti ada maksud. Mesti ada maksud. Jadi yang kita datang ke surau, ke masjid, ataupun mengaji secara bertalaqi, ataupun mengaji secara online, apa maksud? Adakah suka-suka, seronok-seronok, nak isi masa lapang, ataupun bagaimana maksud? Takut-takut kita bersungguh pagi, petang, siang, malam duduk dalam majlis ilmu, rupa-rupanya maksudnya lain dah. Itu yang tak sampai maksud ibadat tu, tak sampai maksud menuntut ilmu. Belajar, kuliah banyak pagi, petang, siang, malam, tak berubah, macam tak pernah mengaji. Perkataannya macam tak pernah menuntut ilmu, hatinya macam tak pernah tahu tentang ilmu. Kepercayaan pegangannya macam tak pernah mengaji, tapi mengaji bersungguh. Tu tanda-tanda tadi, itu yang pengarang kitab kata, dia kata ramai yang aku tengok mengaji bersungguh tapi tak dapat maksud dia mengaji, tak dapat beramal dengan ilmu, kemudian tidak mengubah dirinya semakin dekat dengan Allah, kerana ada sebab-sebabnya. Sebab salah jalan menuntut ilmu. Salah jalan menuntut ilmu. Bila salah jalan menuntut ilmu, walaupun menuntut ilmu, tapi kalau salah jalan, tak sampai maksud, kita tak akan selamat di hari kiamat. Kita tak akan dapat redha Allah. Allah tak akan terima ibadah kita kalau salah jalan dalam menuntut ilmu itu sendiri. Jadi hati-hati, takut tersalah langkah, nanti kita menyesal.
Maka baginya menyenangkan penuntut-penuntut di sini dinyatakan dengan ringkas sekurang-kurang dan sebanyak-banyak aqaidul iman yang masuk di bawah makna kalimah yang tersebut itu. Baik, apabila disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apabila kita sebut la ilaha illallah, kita ni disarankan, kita orang awam ni, kita peringkat orang awam ni kena banyak-banyakkan mengucap la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Kata ulama, kalau kita boleh salawat satu hari 1000 kali, la ilaha illallah mesti lebih daripada tu. Sebab nak banding dengan apa-apa jua zikir, apa jua zikir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lah. La ilaha illallah lah yang terlebih afdal. Maka yang terlebih afdal kena lebih daripada yang lain. Contoh, kalau kita beristighfar 100, la ilaha illallah mesti lebih daripada 100, kata tidak. Kena lazimkan, berzikirlah katanya, walaupun hatinya leka, lupa, lalai, walaupun hatinya tak ingat kepada maksud la ilaha illallah. Tapi disarankan banyakkan berzikir, banyakkan. InsyaAllah kalau betul bersungguh nanti satu masa Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang berzikir, menyebut lidahnya serta hadir hatinya terhadap maksud la ilaha illallah tu. Dan mudah-mudahan nanti sewaktu dia nak meninggal dunia, waktu nyawanya nak dicabut, Allah meringankan lidahnya mengucap la ilaha illallah, sebab dia dah terbiasa. Kan benda kalau biasa sebut, itulah yang akan mudah keluar pada mulut. Kalau pocut lah. Pocut. Buat apa? Biasa sebut tu. Tapi kalau dia dah sebut melazimi la ilaha illallah, apa saja kerja dia buat motor, dia buat kereta, dia sapu sampah, lipat baju, duduk dalam office, la ilaha illallah. Walaupun hatinya entah mana-mana, hatinya melayang merayau entah mana, tak apa. Ulama kata jangan dengan sebab hati kamu itu tidak mengingat akan maksud, kamu meninggalkan dengan memperbanyakkan zikrullah. Jangan. Kena latihlah, kena berlatihlah. Ada riyadhah, ada riyadhah. Itulah sebabnya ada dia orang duk buat jual tu tasbih digital lah, tasbih ini dah. Nak melatih diri kita. Hari ni, mulai hari ni aku akan pastikan hari yang aku akan berselawat 100, bertahlil 100, istighfar 100. Dia guna tu. Tengok-tengok dah sampai petang dah, baru 30, tak sampai target ni. Tu tujuannya nak berlatih. Jadi bila ada target tu, dia jadi macam satu kemestian, keberatan. Nanti lama kelamaan tak sedar dah jadi kebiasaan, dah jadi kebiasaan, setiap hari dah jadi kebiasaan tanpa dia sedar. Maknanya mulutnya ada bersolawat banyak, berzikir banyak. Jadi meletakkan nombor-nombor itu bukan ada tujuan apa, nak membiasakan diri, nak melatih supaya memperbanyakkan zikir, solawat, istighfar. Kerana makin banyak jumlah zikir, solawat, istighfarnya, makin banyaklah masanya terisi dengan kebajikan. Kita nak berzikir 1000, makan masa berapa minit? Selawat 1000 kali berapa minit? Nak kena makan masa setengah jam ke? Contohlah setengah jam. Dah setengah jam kebajikan. Kalau tak zikir, kosong setengah jam. Tapi kalau berzikir, bersolawat setengah jam, 1000 kali, setengah jam tu dah diisi dengan pahala dah. Itu tujuannya, nak memperbanyakkan supaya masanya terisi dengan pahala. Maka termasuklah di dalamnya, dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, termasuk apa ni? Maksud dia, maksud tu. Di dalamnya 50 sekurang-kurang, paling kurang. Kenapa pula paling kurang 50? Kerana paling banyak maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak terhingga banyaknya, tidak berkesudahan. Kerana tilik kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah itu bukan sekadar 20 sahaja. Ya jadi 50 ni sebab dikira atas 20 sifat yang wajib bagi Allah tu, 20 sifat yang wajib bagi Allah, lawannya 20 yang mustahil, 41 sifat yang harus bagi Allah, 50. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40. Kemudian sampai 51, 41. Itu tak masuk yang Rasul pula. Jadi yang Allah, sifat akidah yang bersangkut paut dengan Allah itu 41 itu tilik kepada sifat-sifat Allah yang diwajibkan kita belajar.
secara tafsir. Adapun pada hakikatnya Allah bukan bersifat dengan 20, tidak terhitung banyaknya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu. Maka oleh yang demikian, maksud yang sebenar-benarnya la ilaha illallah itu tidak terhitung banyaknya. Tapi paling tidak, paling kurang itulah dia 41 tu yang bersangkut paut dengan sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya aqaidul iman iaitu 41. 41 tu 20 sifat yang wajib bagi Allah, lawannya 20 yang mustahil dan satu sifat yang harus bagi Allah. Termasuk di dalam makna la ilaha illallah, dan 9 termasuk di dalam makna Muhammadur Rasulullah. Kenyataannya bagaimana berikut: 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat yang mustahil atasnya Allah, dan satu sifat yang harus, maka jumlahnya 41. Jadi barang siapa di antara hamba Allah yang mempertikaikan salah satu daripada 41 ini, bermaksud terbatallah syahadahnya terhadap Allah. Contoh, dia meragui kebijaksanaan Allah. Dia ragu, sedangkan sifat bijak, sifat ilmu Allah itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Termasuk di dalam 20 tu sifat yang wajib bagi Allah, sifat ilmu. Kita dah belajar sifat ilmu, dah dihuraikan dah ta'alluq ilmu begini dan begitu, faham tak? Tiba-tiba dia mempertikaikan ilmu Allah. Maka terbatallah asyhadu an la ilaha illallah, terbatallah syahadah dia. Walaupun dia mempertikaikan satu daripada 41. Jadi kena faham betul-betul 41 tu dan jaga baik-baik. Jaga baik-baik 41 tu. Kerana dia bersangkut paut dengan ikrar, sumpah kita terhadap Allah. Dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil atasnya Rasul, dan satu sifat yang harus, jumlahnya 9. Semua dah belajar dah tu. Adapun sebanyak-banyak, macam habis kata malam ni. Kata malam ni kan. Baca lagi dah, dah habis dah. Boleh balik awal dah. Khatam malam ni insya-Allah. Malam ni khatam insya-Allah, malam ni khatam. Minggu depan boleh ganti kitab baru insya-Allah lah. Nanti kita akan bagi tahu dalam grup insya-Allah. Apa kita nak baca ganti malam ni. Adapun sebanyak-banyak aqaidul iman yang terkandung di dalam jumlah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ialah 68 aqaidul iman. Ada 68. Kenyataannya, keterangan macam mana boleh jadi 68 tu? 50 aqaidul iman termasuk pada mana la ilaha illallah, iaitu 14 sifat yang masuk pada istighna, yang mana lawannya 14, maka jumlahnya 28. Dan 11 sifat yang masuk pada iftiqaru ilaihi ma siwahu, dan lawannya berjumlah 22. Bagaimana kenyataan pada keterangan uluhiyah yang lalu? Tengok balik dalam bab uluhiyah dulu. Dalam bab uluhiyah dulu dia dah terangkan apa maksud istighna, apa maksud iftiqar kan. Jadi maksudkan istighna apa sifat-sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu terkaya, tidak berkendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Apa sifat-sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak berhajat? Begini siap dah. Apa pula sifat-sifat yang menunjukkan bahawasanya sekalian makhluk itu berhajat, bergantung kepada Allah? Iftiqaru ilaihi ma siwahu. Apakah tanda-tanda, apakah sifat-sifat yang menunjukkan sekalian makhluk itu wajib berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah semuanya? Ada sifat-sifat yang mengisyaratkan kepada iftiqar itu. Dan 18 aqaidul iman yang termasuk pada mana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasul, lawannya 4, dan satu sifat yang harus, lawannya 1, berjumlah 10. Lawan bagi sifat harus Rasul lah. Rasul harus bersifat dengan sifat-sifat makhluk, sifat manusia yang terpuji sahaja. Lawannya Rasul tidak bersifat dengan sifat makhluk, itu lawan dia. Dan 4 rukun iman lagi, yakni percayakan anbiya yang ke atas tadi tu, sebelum atas tadi tu. Dan 4 rukun iman lagi, percayakan anbiya, percayakan malaikat, percayakan kitab-kitab, dan percayakan hari kiamat yang masuk dalam jumlah perhimpunan kata itu. Dan lawannya pun 4.
Maksudnya percayakan Nabi, lawannya tidak percayakan Nabi. Percayakan malaikat, lawannya tidak percayakan malaikat. Itu maksudnya lawannya tadi. Lawannya pun 4, lalu berjumlah 18. Bagaimana yang telah dinyatakan pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawasanya nyatalah 2 kalimah syahadah yang sedikit hurufnya itu mengandungi segala barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, serta maksudnya percaya, yakni yakin, bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham, bahkan wajib beriman, yakin sungguh-sungguh dan beriktikad bagi zat Tuhan dan Rasulnya. Jadi nyatalah daripada 2 kalimah syahadah, walaupun pendek perkataannya 2 kalimah syahadah saja, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia punya maksudnya tidak terhingga. Maksudnya tidak terhingga. Maka dengan susunan yang ringkas serta melengkapi kandungannya akan barang yang kita sebutkan itu, ialah jadi pengertian dan juru bahasa barang yang ada di dalam hati orang yang mukmin. Maksudnya orang tu apabila dia mengucap la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, menunjukkan dia orang yang terima Allah Ta'ala tu, yang percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, sama ada yang 20 ni ataupun yang tidak disebutkan dalam kitab ni. Mana sifat-sifat kamalan Allah yang lain tu lah, sifat kesempurnaan Allah, pengasih, penyayang, pengampun tu, itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Tu maksud dia ni. Jadi orang yang mengucap la ilaha illallah adalah orang yang yakin bahawasanya, contoh, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha pengampun, walaupun sifat pengampun tu tak disebutkan dalam 20 ni. Apa lagi sifat Allah? Maha adil. Adil, apa maksud adil? Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, kena pada tempatnya. Itu sifat kamalan Allah, sifat adil, walaupun tidak disebutkan dalam 20 tu. Jadi kita yang mengaji sifat 20 bukan bermaksud kita yakin Allah itu hanya bersifat dengan 20 saja. Cuma 20 tu yang diberatkan belajar sebagai dasar dan asas syahadah kita. Bukan kita beriktikad Allah ada 20 saja sifat. Bukan. Jauh panggang daripada api. Kalau orang tu duk mengata, duk menuduh bahawasanya orang mengaji sifat 20 ini, ahli sunnah wal jamaah ini beriktikad Allah hanya ada 20 saja sifat dan menafikan sifat yang lain, salah lah tu, fitnah lah tu namanya tu. Mana ada dalam kitab sebut Allah hanya 20 sifat je. Yang 20 tu yang tak dapat, tidak kena tahu satu persatu secara tafsir huraian dengan dalil-dalil. Bahkan selain daripada itu, wajib kita beriktikad Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan. Ada berapa sifat kesempurnaan Allah tak tahulah, Allah saja yang mengetahui betapa banyak sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu diantaranya pengampun, pengasih, maha adil. Jadi kalau seandainya seseorang itu mengatakan Allah itu bersifat zalim, padahal tak ada sebut dalam sifat 20 adil lawan yang zalim, tak ada pun. Tapi adil itu masuk di dalam sifat kamalan Allah yang selebih, maknanya yang selain daripada 20 tu, maka terbatallah juga syahadahnya terhadap Allah, terbatal juga syahadah. Dia kata Allah tu ada kala dia zalim atas diri kita. Kafirlah, na'udzubillah. Jaga-jaga. Jangan cakap ikut sedap mulut, jangan. Binasa iman kita tak pasal-pasal. Sebab tu ngaji, bila orang mengaji dia tahu begitu ke. Dia dah faham dah. Lain kali dia mikir, tak boleh cakap Tuhan macam tu, rosak akidah nanti kan, terbanyak sia-sia nanti kan, wakaf tak wakaf, hancur lebur semua. Tu akibat daripada orang tu jatuh syirik. Bila orang tu beriman jatuh syirik sebab perkataan, sebab perbuatan, sebab akidah yang salah, hancur lebur, habis segala pahala amal yang dibuat sejak daripada akil balik sampailah ke umur dia tu, padam semua.
dan tidak akan dikembalikan oleh Allah, dan dia wajib bertaubat bersyahadah kembali. Itu pun kalau dia sedar. Kalau dia sedar yang dia dah murtad. Kalau dia tak sedar, syok je lah beribadat, rupanya mati, na'udzubillah, mati kufur tanpa dia sedar. Orang awam, kita mana tahu iman ni macam tu. Maka kita uruskan jenazah dia macam biasa lah, mandikan, kafankan, solatkan, tanam tanah perkuburan orang Islam. Rupa-rupanya dia mati, dia balik akhirat dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Ngajilah, ngaji. Mentara ada masa ngajilah. Ngaji sungguh-sungguh, betulkan niat nak buat persiapan mati. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Ada orang yang macam tu, dia puluh tahun rupanya dia tak beriman, tapi dia perasan yang dia beriman. Macam kita lah. Kita tak belas semayang, kita tak tahu benda tu membatalkan solat. Kita syok solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, solat subuh, solat berjamaah pula tu. Kita syok, buat kita rasa yang diri kita tu dah solat. Rupa-rupanya tak solat lagi. Di sisi Allah, orang ni tak solat lagi, kerana dia mendirikan solat dalam keadaan melanggar syarat ataupun rukun solat dia ketahui. Nampak tak tu? Bahayanya kalau tak ada ilmu. Kita syok sedih, semayang. Berasa macam dah, rupanya belum buat lagi. Kerana solat ataupun amal yang tidak sah dilakukan itu bermaksud belum ditunaikan lagi. Belum ditunaikan lagi. Kalau buatnya salah dan tak digantikan dengan yang betul, maknanya dia berhutang dengan Allah. Berhutang dengan Allah. Itu kalau contoh solat lah. Nampak tak? Mengajilah, tak terlambat lagi, belum terlambat, belum terlambat, cepat-cepat, tapi jangan buat lambat-lambat. Nanti malaikat maut datang nanti. Malaikat maut dia tak tunggu kita berubah, sampai masa Allah suruh cabut, dia cabut dah. Tak peduli lah kita berubah ke tak berubah ke, hijrah ke tak hijrah ke, insya-Allah ke, dia tak peduli. Sebab dia sangat-sangat taat kepada Allah. Allah kata tarik nyawa, tariklah nyawa, tak peduli. Jadi seng-seng baju, seng-seng lengan baju, pakat-pakat seng-seng lengan baju, mengaji sungguh-sungguh, betulkan niat, cari guru yang betul, fahaman akidah yang betul, syariat yang betul. Kemudian perbaiki usaha beramal dengan apa yang kita dah tahu, yang baik-baik usaha amal. Benda jahat, benda kotor, benda buruk yang kita dah tahu, usaha tinggalkan sikit-sikit, usaha tinggalkan. Nak tinggal serentak mustahil. Tapi ada usaha, nak tinggal tu ada usaha. Nak kata kan ni? Nak kata. Tak kata jangan tidur. Nak kata lah. Ambil berkat khatam ni. Tapi ada kat mana kitab ni kita baru baca sekali, muka surat pertama. Kat mana saya tak ingat tak risalah tauhid ni baru baca. Manakala telah diketahui demikian adanya, bila kita dah faham maksud-maksud yang tersurat ataupun yang tersirat di dalam perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, bila kita dah tahu, dah faham, sayugialah. Sayugialah ni bahasa kitab lama lah ni, sayugialah. Kalau bahasa kita sepatut-patutnya lah. Sayugialah makna sepatut-patutnya lah, sebaik-baiknya lah bagi orang yang berakal, bagi orang yang waras, membanyakkan sebutan dua kalimah syahadah ini. Bila nak sebut ni? Pada sebarang masa, tak peduli pagi, petang, siang, malam, 24 jam tu. Cuma tengoklah juga tempat, jangan dalam tandas pondok berzikir pula la ilaha illallah. Siapa pula yang meratit dalam jamban kat sebelah ni? Ada, kita ada dengar. Alhamdulillah katanya. Dia perut sakit.
Barangkali dia dah terbiasa berzikir, barangkali sikit-sikit alhamdulillah. Cekibut masuklah jamban agaknya dah settle. Alhamdulillah katanya. Jangan kalau tak sengaja tu tak apa. Jangan sengaja dalam keadaan sedar kita duk baca macam tu, haram hukum ni. Jangan duk sebut-sebut nama Allah tempat kotor macam tu. Dalam hati tak apa. Beres dah qada hajat dalam hati. Dalam hati lah, tak payah zahir kan. Akan keluar jamban kan, alhamdulillah ya Allah. Bukan main bisa ni, lapang alhamdulillah ya Allah. Jangan dalam jamban la ilaha illallah alhamdulillah astagfirullah. Kenapa pula orang sebelah ni astagfirullah pula ni? Tidak ada pantang larang. Orang berhadas tak berhadas boleh berzikir, tak ada masalah. Ada wuduk tak ada wuduk, tak ada wuduk. Tapi kalau yang beradab, dia kenalah ada wuduk. Kata ulama, sepatutnya kita ni ada masa khusus berzikir ni. Dengan pakaian yang cantik, wangi, tempat tu pula bersih, tempat tu wangi. Dia kata sepatutnya kena ada macam tu. Yang sambil berjalan, sambil bawa kereta tu ya juga. Mana ada sepatutnya kata ada masa khusus untuk kita berzikir, bersolawat, bertahlil, bersolawat dalam keadaan penuh makna kemuliaan. Berzikir dalam keadaan memuliakan, membesarkan, kata dia. Patutnya kena ada macam tu, kata dia. Waktu dia orang buat macam tu pakainya cantik, wangi, ngadap kiblat, berwuduk, zikir dengan penuh kekhusyukan, kata dia. Kita ni tak dapat buat macam tu, sambil-sambil buat kereta, sambil berjalan pun kira baik dah tu. Usahalah. Memanglah kadang-kadang teringat, kadang-kadang lupa lepas tu kan dah malas nak buat. Buat balik, teruskan balik. Tak boleh sepanjang hari. Buatlah sekadar mana. Kata ulama, pepatah kata tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, kata dia. Tak boleh zikir 1000, janganlah tak buat langsung. Buatlah 10 ke 15 ke, asalkan ada. Jangan tak ada langsung. Manakala telah diketahui demikian adanya, sayu gialah bagi orang yang berakal membanyakkan sebutan dua kalimah syahadat ini pada sebarang masa dan pada tiap-tiap hal, makna tiap-tiap kelakuan. Berdiri, duduk, baring, menegak, tengok TV. Sambil tengok TV, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah dosa ke? Tak dosa. Tak dosa lah. Dengan mengingatkan maknanya, ini yang terbaik. Yang terbaik berzikir serta menghadirkan maksud apa zikir yang kita baca tadi. Kalau kita bersolawat, ingatkan dalam hati maksud solawat yang kita baca itu. Itu yang terbaik, yang sempurna, sehingga jadi mesra seperti darah daging, tiada bercerai barang sebentar. Makna sampai, kalau apa orang Kelantan kata berjelirok. Berjelirok. Kalau kita kata dah jadi sebati jadi sebati zikir tu sampai dah jadi sebati dengan darah daging dia. Ketika itu ia akan melihat segala rahasia yang ajaib. Allah akan bukakan kepadanya ilmu-ilmu hikmah, contoh. Dia dapat ilmu-ilmu petunjuk-petunjuk daripada Allah tanpa makna yang dia tak dapat dalam majlis ilmu, yang dia tak dapat dalam kitab. Allah mengajar dia sesuatu yang tiada difikir dan dicapai oleh akalnya, dan bertambah-tambah kuat iman dan kasihnya. Yang demikian dengan kemurahan Allah Ta'ala, dengan kemurahan Tuhan, mengurniakan kita mati di dalam iman, yakni mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Dan mengurniakan kita tempat berbahagia di akhirat, serta beroleh syafaat bagi diri kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, dan sekalian orang mukmin muslimin. Itu kan dia dah cerita hari tu, pasal apa? Pasal syafaat tu kan. Kalau kita mati, kalau seseorang hamba itu mati dalam keadaan dia tak beriman, dia tak dapat syafaat. Sebab tu kita kena jaga iman kita. Jahat-jahat macam mana pun
sejahat apa pun, semaksiat apa pun, jangan sampai runtuh akidah, jangan. Sebab itulah peluang akhir. Itu peluang akhir nak masuk syurga, itulah peluang akhir. Jagalah iman baik-baik, fahamkan masalah iman ni betul-betul, sebab itu peluang akhir sekali nak masuk syurga. Sejahat apapun dia, hari-hari buat dosa besar, hari-hari berzina contohnya, wal'iyadzubillah min zalik, hari-hari tonggang agak sampai dia mati dalam keadaan botol agak di tangannya, tetapi dalam hatinya memiliki akidah yang betul terhadap Allah, dia akan masuk syurga juga lambat laun. Akhir sekali dia akan masuk syurga. Sebab tu jaga iman ni baik-baik, fahamkan betul. Jaga iman mana? Fahamkan, belajar bab akidah baik-baik. Fahamkan bab akidah baik-baik supaya iman kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam iman, sejahat apapun. Seperti mana nanti akhir penghuni neraka itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jemput dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan jemput dia keluar daripada neraka itu pergi ke syurga. Itu sehabis-habis jahat orang mukmin. Sehabis-habis jahat orang mukmin tu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah taala mengilhamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya untuk pergi menjengah umatnya dalam neraka. Pergi tengok ada lagi tak umatnya. Tapi beriman. Tapi kalau kufur ni ada 3. Jangan masukkan diri kita dalam 3. Yang pertama, kafir asli. Kafir asli ni dia memanglah lahir-lahir kafir, mati pun kafir. Yang kedua, jadi kafir sebab murtad. Dia Islam, tapi dengan sebab perkataan dia, ataupun dengan sebab perbuatan dia, ataupun dengan sebab akidah yang salah sesat, dia jadi murtad, jadi syirik. Ini yang kedua. Yang ketiga, kafir munafik. Kafir munafik iaitu zahirnya nampak mukmin, muslim, hakikat hatinya penuh keraguan dan kesangsian terhadap apa yang termaktub di dalam rukun-rukun iman tu. Itu namanya kafir munafik. 3 golongan ni tak akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Jadi jagalah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita mengaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan berkah kita mengaji akidah dengan ikhlas, Allah Ta'ala pelihara iman kita walaupun kita tak faham, tak pandai. InsyaAllah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Tuhan pengarang kita, dengan berkat doa alim ulama, orang soleh, ibu bapa kita, mudah-mudahan sekalian kita semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala dan sekalian orang muslimin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Belakang tu tak ada tulis apa dah, habis dah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, Allah bagi kita taufik, dapat kita ngaji huduh-huduh, kadang ngaji, kadang ponteng. Saya pun ponteng juga Allah SWT. Ini semua rahmat Allah, anugerah Allah atas diri kita, bukan sebab kita ada kehebatan. Tidak tidak ada yang hebat melainkan Allah. Kita ni pinjam saja, mujuk Allah belah kasih sayang kita, bagi kita taufik pilih duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kabul. Kita yakin dan percaya majlis ilmu kita ni tidaklah sempurna, ada adab yang kita langgar. Kadang-kadang niat kita, kadang-kadang kita ngaji dalam keadaan hati yang tidak betul, tidak ada adab dan sebagainya. Tapi kita harap dengan kemurahan Allah, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Taala terima dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin, dan memberikan kelebihan dan keberkahannya untuk kita semua yang mengikuti majlis ilmu. Tak kisahlah yang dah lama, yang baru jumpa, dan kawan-kawan kita boleh jadi ada yang dah tak dapat datang mengaji kerana ada kehuzuran. Mudah-mudahan semuanya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kitab minggu depan nanti lagi akan saya bagi tahu dalam grup lah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita mari sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah khusus kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah juga kepada tuan pengarang kitab Risalah At-Tauhid ini, khususan li hadhihi niyal Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kita manfaat daripada kitab ni, dengan makna dapat kita serapkan kefahaman kita tentang tauhid yang kita dah belajar daripada kitab ni di dalam amal ibadah kita dalam diri kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana fakfaki ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli qutri wa thawabaka sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Berapa lama bang habis? Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Campur ponteng-ponteng lah. 3 tahun. Alhamdulillah.